الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah kerana dengan izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah bulanan kita pada setiap Jumaat minggu yang ketiga. Dan ini merupakan kuliah yang pertama bagi tahun 2019. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan marhalah ataupun tingkatan dalam kita menuntut ilmu ini, seterusnya mengamalkan apa yang kita perolehi. Malam ini kita akan terus membaca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan mengambil ibrah, manfaatnya untuk menguatkan lagi iman dan taqwa kita. An Muhammad ibn Qais ibn Makhramah ibn al-Muttalib annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi qala fadhananna annahu yuridu ummahu allati waladathu. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى. Daripada Muhammad bin Qais bin Makhramah bin al-Muttalib, bahawasanya dia berkata pada suatu hari, yauman, pada suatu hari, Makhramah bin al-Muttalib ni berkata, ala uhaddithukum anni wa an ummi, mahukah kalian aku ceritakan suatu perkara yang berkait denganku dan berkait dengan ibuku. Kata dia, mahukah kalian, mahukah kamu, ala uhaddithukum, mahukah kamu aku ceritakan. Tuan-tuan, ini suatu bentuk teknik, kaedah untuk menarik perhatian orang. Kita boleh sahaja mari ke depan kita cerita, ataupun kita sembang dengan siapa-siapa, kita kata nak dengar nak cerita, ataupun kita buka-buka tu terus kita cerita. Tetapi teknik yang digunakan oleh Makhramah, Muhammad bin Qais bin Makhramah al-Muttalib ni, bagaimana? Dia tarik perhatian sebelum dia mula cerita. Dia kata, ala uhaddithukum, mahu ataupun tidak, aku ceritakan satu cerita berkait dengan diriku dan diri ibuku. Kaedah ini menarik perhatian orang yang nak dengar. Cerita apa? Dia tanya, nak dengar ke tak? Mahu ataupun tidak, aku ceritakan satu cerita. Ini satu kaedah yang penting sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah, sebelum baginda memulakan kalam atau memulakan ucapan, baginda akan pastikan orang memberi perhatian ataupun orang fokus
kepada apa yang nak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kita sebagai orang yang menyampaikan ataupun orang yang menceritakan, orang yang mengajar, perlu pastikan orang yang mendengar memberi perhatian supaya manfaatnya sampai. Sebab itu kalau kita tengok kaedah-kaedah Nabi sebagai contoh, kita tak boleh ada satu perangai SS. Kita syok sendiri. Orang tu dengar tak dengar, orang tu dapat manfaat tak dapat manfaat, dia faham ke tak faham, kita tak peduli, kita langgak saja. Ini satu kaedah yang tak betul lah. Nabi bila dia nak bercakap ataupun dia nak menyampaikan sesuatu perkara, dia pastikan orang beri perhatian. Dia pastikan orang yang dengar perkataan dia itu dapat manfaat. Umpamanya Nabi selalu memulakan ucapan dia dengan melontarkan soalan. Sebelum Nabi bercakap, dia akan tanya. Dia akan lontarkan satu soalan yang menyebabkan apabila dia lontarkan soalan, orang akan tertanya-tanya apa jawapannya. Umpamanya Nabi keluar dengan sahabat, Nabi tanya, "Mal muflis?" Apakah itu bankrupt? Man muflis? Siapakah yang bankrupt? Soalan-soalan ini akan menarik perhatian orang untuk tertunggu-tunggu. Apa jawapan dia? Apa yang Nabi maksudkan? Nabi tak terus keluar-keluar, muflis itu orang yang sekian. Boleh kalau Nabi terus direct to the point. Tetapi Nabi nak catch, nak tangkap. Apa dia ni? Audien punya perhatian. Ini salah satu pedagogi ataupun kaedah dalam mengajar. Ini penting. Sebab itu Jibril alaihissalam bila dia nak mari mengajar sahabat, dia mari dalam bentuk yang menyebabkan orang tertanya-tanya. Kita tengok dalam hadis kan, dalam hadis Umar al-Khattab, idza tala'a alaina rajulun bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idza tala'a alaina rajulun. Tengah kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang kami tak pernah tengok, berpakaian cantik, bukan orang tempatan. Dia datang, dia duduk dekat dengan Nabi, bertemu lutut dengan lutut. Kemudian dia mula bertanya soalan. Boleh atau tidak Jibril mai terus dia mengajak. Islam itu apa dia? Iman itu apa dia? Tetapi dia menggunakan kaedah apa? Kaedah soal jawab. Dia tanya dekat Nabi, "Akhbirni anil Islam." Bagi tahu aku apa dia itu Islam. Kemudian Nabi pun kata, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah," dan sebagainya. Lepas tu lagi menarik, "Sadaqta." Sahabat kata, dia yang tanya, dia yang jawab. Ini menimbulkan tanda tanya. Apa keadaan ini ataupun situasi ini menyebabkan apa? Semua sahabat yang ada memberikan 100% perhatian kepada apa yang berlaku. Tujuan Jibril tu nak bagi sahabat dengar dan nak bagi sahabat ambil apa yang nak disampaikan. Ini satu perkara yang penting lah. Sebab itu kita tengok Nabi, salah satu daripada sifat Nabi apa dia? Apabila dia bercakap, perkataan ataupun ucapan Nabi bersifat jawami'ul kalim. Ucapan Nabi, perkataan Nabi disimpulkan oleh para ulama apa dia? Bersifat jawami'ul kalim. Tidak panjang, tidak melerek, tidak merapu, tidak terlalu orang kata apa mendalam, tetapi ringkas, padat dan tepat kepada maksud yang nak disampaikan. Sebab itu perkataan Nabi boleh difahami oleh sesiapa sahaja yang mendengar. Nabi bercakap dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kami diarahkan untuk bercakap mengikut kesesuaian orang yang mendengar. Bercakap umirna an nukalliman nas. Kami disuruh oleh Nabi bercakap. Kami disuruh oleh Allah untuk bercakap sesuai dengan kadar akal dan juga kadar masyarakat yang berada di hadapan kami. Ini salah satu perkara yang penting bagi kita yang menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan pengajaran ini, bercakap dalam bahasa yang boleh
difahami oleh orang yang mendengar. Sebab itu saya selalu sebut, apabila kita mengajar ataupun apabila kita menyampaikan sesuatu, kita boleh berada dalam dua keadaan. Satu, kita mengajar untuk memandaikan orang. Kita berceramah, kita dakwah untuk memandaikan orang. Orang yang mai tu kita nak bagi dia pandai. Satu lagi, kita ceramah, kita mengajar untuk tunjuk kita pandai. Dua benda kita boleh buat lah. Satu, kita bagi orang pandai, atau kita ceramah, kita nak abang kita pandai. Nak bagi orang pandai, bercakap dalam laras bahasa orang. Orang boleh dengar, orang boleh faham. Kalau nak tunjuk pandai, macam mana orang nak kata pandai dia tu? Kita kena buat bagi orang tak faham. Bila orang tak faham, kita seorang saja faham, orang akan kata apa? Hebatlah dia. Pasal apa? Aku tak faham apa dia ceramah. Oh, macam mana dia boleh faham? Kan? Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala apabila dia lantik Musa, salah satu daripada permintaan Musa dia minta supaya Allah lantik Harun. Kerana apa Musa minta Harun? Tuan-tuan baca kisah Musa kan? Dia minta saudara dia Harun dilantik menjadi rasul untuk bantu dia. Kerana salah satu daripada kekurangan Musa, apabila dia bercakap sebahagian kata gagap, sebahagian lagi kata dia pelat. Apa ni, dia slang tu orang tak boleh nak faham. Maknanya dia tak fasih. Berbeza dengan Harun. Harun lebih fasih. Sebab itu apabila Allah Ta'ala perintahkan Musa untuk pergi bertemu dengan Fir'aun, dia baca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Supaya Allah permudahkan dia untuk bercakap. Kan? Ini salah satu daripada, sebab itu Nabi-Nabi ni diutuskan apa? Mengikut bahasa kaum mereka. Supaya bila dia bercakap, orang kaum dia boleh faham. Kan? Itu salah satu daripada apa. Pasal itu dia sebelum dia mula tu dia kata ala uhaddithukum. Jadi orang pun tertanya-tanya, cerita apa? Kan? Dia kata cerita tentang dia dan ibu dia. Fadhananna annahu yuridu ummahu. Kami duk ingat dia nak cerita ni kisah dia dengan mak dia, mak kandung dia. Sebenarnya tak. Dia tak maksudkan mak dia. Dia tak maksudkan ibu dia. Muhammad bin Qais bin Makhramah ni dia tak maksudkan mak dia. Dia maksudkan siapa? Dia maksudkan Aisyah radhiyallahu anha. Persoalannya, kenapa dia panggil Aisyah atau dia bahasakan Aisyah sebagai mak? Kerana ibu-ibu ataupun isteri-isteri para nabi, ini ada hukum khas. Apabila seseorang wanita itu berkahwin dengan Nabi, tak kiralah asalnya dia anak dara ke atau asalnya dia janda, dan kita tahu anak dara yang kahwin dengan Nabi seorang sajalah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana kita tahu apabila satu orang tu kahwin dengan Nabi, dia mendapat gelaran Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Sebab itu isteri-isteri para nabi ini dipanggil ummahat. Jamak kepada ibu-ibu. Sebab itu bila kita bahasakan diri kita ataupun kita bercakap dengan para isteri nabi, apa dia? Kita memanggil mereka ummul mukminin, ibu orang-orang beriman. Kedudukan para isteri nabi dengan kita seumpama seorang ibu dengan anak. Sebab itu kita tak boleh terima sebarang bentuk cacian, makian, celaan. Seperti mana kita tak boleh terima orang maki mak kita, tak boleh terima orang cela mak kita. Kita juga tak boleh terima apabila ada kelompok tertentu yang menghina, maki, mencela ibu-ibu kita daripada isteri-isteri Nabi, iaitu kelompok Syiah. Sebab itu ahli sunnah tak boleh duduk sekali dengan Syiah. Ahli sunnah tak boleh bersatu dengan Syiah. Ahli sunnah tak boleh, orang kata apa, bersekongkol dengan kumpulan yang menggelarkan diri mereka ni Syiah. Kerana di antara salah satu daripada syiar, salah satu daripada akidah Syiah adalah menghina isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling teruk dan yang paling buruk dimaki ataupun dihina adalah Aisyah radhiyallahu anha
dan mereka menyebut Aisyah ni sebagai jarimah jinsiyah, penzina. Penzina. Mereka gelar Aisyah ni sebagai penzina. Dan ini antara perkataan-perkataan kotor yang keluar daripada mulut Syiah terhadap ibu-ibu kita orang beriman, iaitu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara perbezaan kita. Orang duk tanya apa beza kita dengan Syiah? Salah satunya mereka mengkafirkan, mereka maki, mencela, menghina ibu-ibu kita, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi yang dia maksudkan cerita tu bukan cerita mak dia, tapi cerita Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Aisyah antara wanita yang sangat hebat, wanita yang sangat cerdik, wanita yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang sangat berat sekali ujian dia apabila dia difitnah. Seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran, orang tuduh dia berzina. Dia isteri Nabi, tetapi antara benda yang teruk, yang kena, yang mencemarkan maruah dia, mencemarkan maruah mak ayah dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apabila orang tuduh dia berzina. Tetapi akhirnya Allah Ta'ala membersihkan Aisyah daripada segala tuduhan tu. Aisyah ini banyak riwayat hadis, dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas pangkuan dada Aisyah radhiyallahu anha. Sangat hebat Aisyah ini. Ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah. Aisyah kata, mahukah kamu? Maknanya dia cerita apa yang Aisyah cerita dekat dia. Cerita atas cerita lah. Mahukah kamu aku ceritakan peristiwa yang berlaku berkaitan dengan diriku Aisyah dan berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan ini cerita apa yang Aisyah cerita kepada dia. Cerita kepada dia lah. Apa yang Aisyah cerita, apa yang berlaku, apa yang terjadi antara Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, yakni Aisyah bercerita, lamma kanat laylati allati kana an-nabi fiha 'indi inqalaba fawada'a rida'ah wa khala'a na'layh fawada'ahuma 'inda rijlayh wa basata tarafa idharih 'ala firashih fattaja'a falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu. Dia kata satu malam. Benda ni berlaku bila? Waktu malam. Pada satu malam, apabila tiba giliran di rumah aku, kata Aisyah, cerita dia menarik lah. Dia mula dengan latar masa. Satu malam, time tu giliran rumah aku. Di mana rumah Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah ni dia tinggal di sebelah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak tahu, sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan nampak itu asalnya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kerana para nabi ni apabila mereka wafat, mereka dikebumikan di mana mereka wafat. Di mana mereka wafat, di situ mereka dikebumikan. Dan kalau kita tengok rumah Aisyah, rumah nama saja rumah, tapi ruang dia lebih kurang besar bilik sajalah. Itulah tempat bersemadinya jasad Rasulullah. Asalnya rumah. Ini untuk menjawab kekeliruan sebahagian orang yang menyangka Nabi dikuburkan di dalam masjid. Tak betul. Dakwaan itu tak kena, tak tepat. Nabi tidak dikebumikan di dalam masjid. Dan memang ada larangan kita tidak boleh membina masjid atau memasukkan masjid di dalam kubur di dalam masjid. Tak boleh apa dia ni ada kubur dalam masjid. Tak boleh salat di kubur, tak boleh salat menghadap kubur, tak boleh salat di atas kubur. Kubur bukan tempat untuk melakukan ibadat.
Cuma bila Nabi SAW wafat di rumah Aisyah. Kemudian zaman berzaman berlaku pembesaran. Selepas daripada zaman sahabat, mari kepada zaman-zaman khilafah apa semua ni, mereka besarkan sehingga memasukkan rumah Aisyah, extend, peluh, termasuk ke dalam masjid itu, rumah Aisyah yang mana di dalamnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Aisyah cerita apa pasal kubur Nabi ni tidak dipertontonkan. Kenapa kubur Nabi ni tidak dibuat secara terbuka, tetapi dimakamkan secara tertutup, dimakamkan secara orang tak boleh tengok? Antara sebabnya menutup pintu-pintu syirik, menghalang daripada orang memuja dan menyembah kubur. Tuan-tuan, beberapa orang isteri-isteri Nabi keluar daripada Madinah pergi ke suatu dua tempat di luar. Sebahagian menyebut Habsyah. Mereka tengok ada orang-orang Kristian yang memuja kubur, yang menyembah kubur, duk buat amalan di kubur. Balik mari cerita dekat Nabi. Nabi kata, la'anallah al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi, melaknat Kristian. Sebab apa? Ittakhadha, kerana mereka mengambil, mereka jadikan apa? Kubur anbiyaihim, kubur-kubur nabi-nabi mereka. Bila Nabi mati, mereka jadikan kubur para nabi sebagai masjid. Sebagai masjid. Sebab itu dalam Islam kita tidak ada ibadat di kubur. Tidak ada amalan di kubur. Segala amal ibadat ahli sunnah adalah di masjid. Baca Al-Quran, salat, berzikir, i'tikaf, berdoa, semuanya dibuat di masjid. Sebab itu Aisyah kata, kalaulah tidak kerana kita takut, kita bimbang apa yang berlaku kepada orang Kristian, apa yang berlaku kepada orang Yahudi, berlaku kepada orang Islam, kita akan tunjuk kubur Nabi. Sebab itu kubur Nabi dikawal. Kita tak nak orang pergi buat khurafat. Dan alhamdulillah kerajaan Arab Saudi jaga benda-benda yang seperti ini. Dan kita tengok para sahabah, apabila Nabi wafat, mereka tak pergi buat amalan tu kerana tidak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun memang larang buat sebarang binaan, buat sebarang bentuk kubah dan sebagainya di kubur, kan? Jadi ini antara perkara yang kita kena fahamlah. Itu cerita sedikit tentang Aisyah. Sebab cerita yang nak jadi ni pun berkait dengan kubur. Berkait dengan kubur, kan? Dan tuan-tuan, Perlis bakal menjadi darul kubur. Perlis ni bakal menjadi negeri tanah kubur. Tuan-tuan, dalam mesyuarat jawatan kuasa wakaf negeri Perlis, yang saya salah seorang yang terlibat dalamnya, antara benda yang bermasalah bila satu orang man nak wakaf, dia mari nak wakaf tanah ke MAIPS, Majlis Agama. Sebab salah satu dalam negeri ni tidak ada mana-mana badan yang boleh memegang harta wakaf melainkan hanya MAIPS. Sesiapa yang klaim kata dia boleh pegang wakaf di Perlis, dia telah menjalankan satu kegiatan haram. Yang boleh pegang tanah wakaf mutlak tunggal satu-satunya di negeri ini, ikut undang-undang, kalau tuan-tuan nak wakaf, tuan-tuan tak boleh wakaf atas nama wakaf melainkan hanya kepada Majlis Agama Islam saja. Yang lain tu semuanya tak benar dan tidak selaras dengan undang-undang. Tak ada wakaf melainkan dengan MAIPS. Tu saya nak sebutlah. Okey, balik kepada cerita. Bila mari kepada MAIPS, dia nak wakaf. Wakaf apa, Pak Haji? Wakaf tanah. Alhamdulillah. Tapi saya nak bagi syarat ni.
Syarat apa? Tanah yang saya nak wakaf ni tanah kubur. Tak boleh buat melainkan kubur. Apabila dia letakkan syarat, kita tak boleh buat melainkan apa yang dia syaratkan. Jadi yang duk bersusun geran di Maib tu, geran tanah untuk buat kubur. Nak buat sekolah tak boleh, pasal pemilik tu kata kubur. Wakaf bersyarat. Sebab itu kita nasihatkan bila tuan-tuan nak wakaf, bukan nak mati. Tuan-tuan nak wakaf, tuan-tuan pergi wakaf umum. Saya wakafkan tanah ni untuk maslahat orang Islam. Kalau perlu kubur, buat kubur. Kalau perlu hospital, buat hospital. Kalau perlu sekolah, buat sekolah. Ikut apa yang perlu. Ini 10 orang, 10 orang kubur. Kubur makmur suruh. Kan? Ini satu masalah. Sebenarnya kita tak perlu tanah kubur banyak. Sebab apa? Sebab dalam Islam, tanah kubur tak perlu luas, tak perlu banyak. Kita boleh tebus guna. Sekarang ni yang kita perlukan bukan untuk orang mati, kita perlukan untuk orang hidup. Sebab kalau tuan-tuan ditanam di situ, 10-15 tahun, kita boleh tanam orang lain pula di situ. Tuan-tuan jangan buat menyekang, tak tahu hala pula. Pasal tanah kubur ni tanah wakaf, bukan tanah Kediri. Dia kata pasal apa yang pergi duk kacau kubur pok saya ni, kita bagi tumpang tanam je. Ni kita nak tanam orang lain lah pula. Kan? Tapi orang hidup kita tak boleh buat macam tu. Kalau kita buat rumah dia tu, kita bagi rumah dia. Sebab itu tuan-tuan saya nasihatkan, semangat wakaf tu bagus, tetapi mudahkan pengurusan supaya wakaf ni lebih bersifat umum lah. Kan? Okey. Dia kata Nabi ni mari tidur rumah dia, buang baju, buang sorban, buang kasut apa semualah. Ni prepare nak lena lah. Buang semua ridak, sorban Nabi apa semua, kasut apa semua buang nak lena. Tiba-tiba sebelum dia nak berabah lena tu, Aisyah kata barangkali dia berasa aku dah lena, tapi aku tak lena lagi. Betul lah, kalau dia lena, macam mana dia nak cerita? Kan? Dia tak lena lah. Kan? Dia tak lena. Tapi Nabi tak tahu, kata dia tak lena. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Ini menunjukkan seorang Rasul, seorang Nabi, lantikan Tuhan, tidak mengetahui benda ghaib. Bini dia tak lena pun dia tak tahu. Saat ni di hujung cerita dia kata apa? Dia kata ingat lena dah, tu yang tak gerak tu, tak mau kacau. Menunjukkan dia memang sangka kata Aisyah lena. Nabi tak tahu benda ghaib tuan-tuan. Yang tahu benda ghaib siapa? Yang tahu benda ghaib siapa dia? Tok Bomo. Nabi tak tahu. Pasal tu bila sahabat main, Nabi tanya pasal apa? Sahabat cerita. Baru Nabi tahu. Tok Bomo lagi sakan. Dia mai tak payah cerita. Lebih pada Nabi hang ni. Kadang-kadang kita, sebab itu dalam Islam, Tok Bomo ni sangat berat dia punya jenayah dia. Sebab jenayah dia mendakwa sesuatu yang hanya Tuhan saja yang ada kuasa. Qul la ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui benda ghaib melainkan Allah. Tiba-tiba mari dakwaan yang hujung-hujung ni, dia tahu benda hilang tak mana, dia tahu siapa sembunyi, dia tahu panjang pendek jodoh, dia tahu macam nu, dia tahu macam ni, kan? Dia tahu siapa buat nu, siapa buat ni, semua dia tahu, kan? Sesiapa yang mendakwa perkara ghaib, pasal itu Nabi kata man ata arrafan fasa'alahu. Dalam riwayat man ata kahinan, siapa yang mendatangi bomoh dan sebagainya, dia tanya, fasaddaqahu, dan dia percaya apa yang Tok Bomo tu cakap, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sesiapa yang percaya kat Tok Bomo, dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Dan tuan-tuan jangan takutlah dengan Tok Bomo. Kan? Dia bukan boleh buat apa-apa pun. Piramli pun cerita dah macam mana Tok Bomo boleh tahu, kan? Dia kata lepas tu Nabi ni tak jadi tidur.
Fa akhadha rida'ah ruwaidan wa ta'ala ruwaidan wa fataha al-bab fa kharaja. Nabi pun ambil balik pakaian dia, pakai kasut apa semua, buka pintu, jalan keluar. Aisyah kata, nak pergi ke mana ni? So apa yang berlaku? Faja'altu dir'i fi ra'si wakhtamartu wa taqanna'tu idari thumma intalaqtu ala ithri hatta ja'a al-baqi' faqama. Aisyah kata, dia pun ikut belakang. Dia ni cemburu. Dia duk berasa kot Nabi nak pergi rumah isteri lain. Tapi mana ni malam-malam ni? Kan? Dia keluar, berjalan ikut. Rupa-rupanya Nabi pergi mana? Baqi'. Berjalan pergi Baqi'. Tuan-tuan, Baqi' ni perkuburan. Baqi' al-Gharqa'. Gharqa' tu pasal apa? Pasal kok keliling Baqi' tu banyak pokok Gharqa'. Pokok yang Yahudi nak tanam tu. Kan Nabi kata apa? Apabila akhir zaman keluar Dajjal, keluar Nabi Isa nak bunuh habis Yahudi, semua pokok hajar wala syajar, pokok batu semua kata Yahudi, kecuali Gharqa'. Kecuali Gharqa'. Gharqa' dia yang berpakat baik dengan Yahudi, dia tak pecah rahsia. So depa duk tanam dah Gharqa' di Israel lah ni banyak. Depa pun baca juga kitab kan. Okey. Pi Baqi'. Sebahagian ulama kata apa? Sunnah ziarah kubur waktu malam. Sunnah ziarah kubur waktu malam pasal Nabi pi Baqi' malam. Dan memang tuan-tuan, kalau kita pi malam lagi feel. Ziarah kubur untuk apa? Kita ziarah kubur bukan untuk buat pesta, bukan untuk pi piknik. Kita ziarah kubur untuk zikrul maut, untuk mengingati mati. Pasal tu bila kita pergi malam dengan suasana gelap, berasa macam dalam kubur sunyi, seorang diri, baru dia main feel, baru dia rasa takut sikit. Kan? Tak payah pi lalu malam-malam pun pederah dah. Belum pi. Kan? Punya takut. Kita pun heran pasal apa yang dia pederah sangat. Tengok pakai lebat, baru balik masjid lalu ke kubur, takut. Orang pergi masjid takut kubur. Jangan tuan-tuan kan. Kalau nak lari pun buang kepiah dulu. Saat ni orang kata lekeh. Baru balik masjid pun takut kubur. Jangan main-main. Okey. Faqama, dia berdiri. Fa'atal al-qiyam. Lama dia berdiri. Di Baqi' tu, di kubur tu. Thumma rafa'a yadayhi. Kemudian dia angkat tangan. Nabi angkat tangan. Di kubur Nabi angkat tangan. Salasa marrat. Kemudian Nabi doa 3 kali. 3 kali Nabi doa. Dia angkat tangan, 3 kali dia doa. Saya kita syarah. Thumman harafa fanharaftu. Selesai dia berdoa, dia beredar. Inhiraf, dia beredar. Aisyah kata, aku pun beredar. Fa asra'tu. Bila Nabi berjalan kuat, aku pun lagi kuat. Pasal aku nak kena sampai dulu pada dia. Saya kalau dia sampai dulu, tengok aku tak ada, kantoi. Kan? Faharwaltu. Dia berlari, aku pun berlari. Fahdartu. Bila sampai, Aisyah kata, dia pun sampai. Fasabaqtuhu fadakhaltu. Aisyah kata, akhirnya aku berjaya mendahului dia dan aku pun masuk. Masuk dulu, baru Nabi. Masuk ke mana tak tahulah, tapi berjaya potong Nabi. Falaysa illa an ittaja'tu fadakhala faqal. Bila Nabi masuk, barangkali dia perasan. Dia perasan kata ada orang duduk berjalan kat belakang ni. Aisyah duduk tempat tidur lah, duduk rasa macam tak ada apa-apa lah. Duduk berlakon macam tak ada apa-apa. Faqal, malak. Nabi pun masuk. Nabi terus tanya, malak. Apa tak kena ni? Bahasa cantik. Apa tak kena? Malak. Apa kih ni? Ya Aish. Ya Aish. Sebahagian riwayat Nabi panggil Aisyah Humaira. Walaupun sebahagian ahli hadis kata
apa ni, gelaran ni tak kuat, tapi ada riwayat memang sebut Nabi panggil Humairah. Yang kuatnya memang ada sebutan tu, tapi tak menjadi kebiasaan lah. Ya Aish, ya Aish, Hasya Rabiyah. Qalat qultu la syai'. Ada apa-apa Aisyah nak cerita mai? Tanya. Nabi tak terus serang, tak terus ni kan. Ada apa-apa nak cerita mai? Qultu, Aisyah mengata la syai'. Tak ada apa-apa, la syai'. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Qala la tukhbirini aw la yukhbirani al-latif al-khabir. Nabi gempak, tak mau cerita kan? Sama ada engkau cerita apa yang jadi atau Tuhan yang habaq. Pilih antara dua. Kan? Tuan-tuan, kita tahu Nabi akan tahu akhirnya. Pasal itu bila kita baca kisah Ka'ab, tuan-tuan, kita sembunyi lagu mana pun, akhirnya Tuhan akan bongkar lah. Kan? Kadang-kadang Tuhan tutup ni, Tuhan rahmat kita. Saya nak sebut sikit ya tuan-tuan. Ka'ab bin Malik, dia tak pi perang pasal apa? Pasal dia duk sayang buah kurma. Tuan-tuan jaga-jaga aku jadi Ka'ab juga. Dia duk sayang lah. Perang Tabuk masa tu, kena jauh. Tabuk ni jauh. Maknanya kalau pi balik mai Jahanam buah. Kalau depa pi dengan Nabi balik mai buah Jahanam. Pasal masa nak pi tu buah duk masak. Kena kutip masa tu. Ka'ab kata aku duk nak pi tak pi. Buah ni duk menarik-narik, duk melambai-lambai. Amai Ka'ab, amai. Yang Nabi pun ajak pi. Lah kali elok aku nak berangkat pi, depa kata Nabi sampai dah tu. Di sana depa kata Nabi duk tunggu hang. Nampak ada orang mai, Ka'ab ke? Bukan. Makna Nabi kecewa lah kan. Bila balik mai, selesai perang Tabuk, semua kena mai menghadap Nabi, kena habaq. Pasal apa tak pi? Yang paling banyak sekali munafik lah. Mak sakit lah, tok wan menikah lah, tok menakan cirik lah, muhung lah. Munafik muhung, mereka memang tak mau pi. Kona agak nu mai, kona agak ni. Ka'ab kata dalam Madinah ni, ku duk pikir-pikir, ku duk tengok-tengok, ku duk ingat-ingat yang paling cerdik bercakap, yang paling petah bercakap, yang paling fasih bersilat mulut ni, aku. Kalau dia ni pi bercakap pun Nabi lepas, tambah aku hok pandai bercakap ni, ku pi bohong pun Nabi tak tahu. Ka'ab kata aku nak cakap betul ke aku nak kono? Dia wah-wah. Kalau kono lepas ni. Satu benda yang menyebabkan Ka'ab tak berat nak bohong ni apa dah? Dia kata, kalau aku cakap betul, ni Ka'ab ni, dia kata, kalau aku bercakap betul, Nabi akan marah, tapi marah tu ialah. Kalau dia pergi habaq, dia kata, ya Rasulullah, tak pi. Pasal apa? Pasal duk tunggu buah masak. Nabi marah, tapi marah tu ya. Tapi kalau aku pi bohong Nabi, kata sakit ke apa ke, Nabi tak marah. Tapi lepas tu Tuhan akan habaq. Yang tu lagi sakan. So Ka'ab kata aku nak pi cerita ke ataupun tunggu Tuhan habaq. Lalah kali Ka'ab pi, dia habaq sungguh. Dia tak pi pasal dia duk kalut buah dia. Nabi kita tak apalah Ka'ab, kita tunggu Tuhan nak kata apa Ka'ab. Saya nak habaqnya, demikian sahabat, mereka beriman bahawa Allah akan buka kepada Nabi. Dan mereka tahu Nabi tak tahu. Dan mereka tahu apa yang Nabi tahu daripada Allah. Qul ana bashar mithlukum. Tuhan kata dalam Quran kan, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ana bashar, aku manusia seperti kamu, mithlukum, macam kamu. Yuha ilayya, yang membezakan aku dengan kamu, Allah wahyu pada aku, Allah tak wahyu pada kamu. Sebab itu ada benda Nabi tahu kita tak tahu. Pasal apa? Pasal wahyu turun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi kata macam tu, habaq, kita tak boleh gempak lagu tu lah kat bini kita. Kan? Pasal kita siapa anak abang. Habaq, kalau tak habaq, Tuhan tu cerita. Aisyah kata, qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi.
Dia kata, ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku. Fa akhbartuhu qala fa anti sawadul ladzi raaitu amami. Dia pun cerita, dia kata, tadi saya tak lena lagi. Saya yang ikut pergi belakang, mengekok Nabi, siasat Nabi pergi ke mana. Nabi kata, fa anti sawadul ladzi raaitu amami. Oh, hang kau yang aku nampak hitam-hitam duduk depan tadi. Nabi perasan dah. Hang kau yang hitam-hitam duduk lari-lari tadi ni. Kan? Qultu na'am. Aisyah kata, betul lah. Saya lah yang lari-lari duduk depan tadi ni. Pasal nak balik awal. Nak bagi sampai dulu. Kan? Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni thumma qala. Nabi pun dengar-dengar lagu tu, tolak dada aku ni kuat lah juga. Berasa lah juga. Macam nak tarbiyah dia sikit lah kan. Jangan duk buat dah. Kan? Didik dia sikit. Kan? Dia pun manusia biasa. Kadang-kadang dia tersilap. Dia tersalah kan. Adhananti an yahifallahu alaik wa rasuluh. Qalat mahma yaktumin nas ya'lamhu Allah. Na'am. Adakah engkau merasa ada sesuatu yang Allah dan Rasulnya nak sembunyikan daripada engkau? Kau rasa ada apa-apa benda ke yang Allah dan Rasul nak sembunyikan daripada engkau? Sampai engkau nak bisa siasat ni, maknanya ada rahsia apa ke? Kan? Macam Nabi kata, macam Nabi marah sikit lah kan. Qala fa inna Jibril. Kemudian Nabi cerita. Nabi cerita. Tegak-tegak juga, cerita-cerita juga. Kan? Kita kalau benda yang kata apa, yang perlu kepada penjelasan, kita cerita. Kan? Kita balik lewat, bini tanya, pergi mana? Kita habaq lah. Kita pergi minum. Kan? Habaq. Tak perlu kita duk buat cengih, tak tahu lah. Tanya. Kan? Tak payah duk buat cengih. Nabi tak perlu pun dia cerita urusan dia. Dia Nabi. Tindakan dia semuanya tak ada yang salah. Tuhan yang atur. Tapi dia tengok, dia tunjuk bagaimana dia layan isteri dia. Dia cerita, dia explain, dia habaq, dia terang. Dan dia tak berbohong kepada isteri dia. Dia tak berbohong. Walaupun tuan-tuan jangan lupa, kita dibenarkan berbohong. Fa inna Jibril atani hina ra'aiti fanadani fa akhfahu mink. Fa ajabtuhu fa akhfaituhu mink. Dia kata tadi elok-elok nak lena, Jibril panggil. Lepas tu aku keluar sengap-sengap ni pasal apa? Nabi keluar sengap-sengap pasal apa? Pasal aku berasa hang tidur, aku tak mau kacau hang. Nampak tuan-tuan, betapa akhlak. Dia layan isteri dia duk lena. Pasal tu bila dia bangkit salat pun dia tak kacau Aisyah. Dia keluar sengap-sengap tu bukan dia nak lari, dia nak sembunyi. Dia tak nak Aisyah terganggu sebab dia sangka Aisyah tidur. Punya layan elok. Ini kita balik, kawan tu duduk lena. Oi, bangkit buka pintu. Tak ada akhlak Nabi lah. Layan bergelok. Nabi kata apa? Akmalul imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna iman dia, orang yang paling baik perangai dia. Orang yang paling baik perangai dia, orang yang paling elok dengan isterinya. Dan orang yang paling baik, paling lembut, paling elok dengan isterinya, tidak lain dan tidak bukan aku, kata Nabi. Nabi kata orang yang paling sempurna iman, tengok perangai. Perangai yang elok menandakan iman yang elok. Orang yang perangai elok, iman dia elok. Nak tahu perangai dia elok tak elok, nak tengok dia dengan siapa? Dengan bini dia. So tuan-tuan nak tahu kawan tu iman dia, kena tengok perangai. Nak tahu perangai, kena tengok dengan bini. Dia punya kaitan dia. Kalau dia dengan bini dia elok, perangai dia elok lah. Kalau perangai dia elok, iman dia elok lah. Dan orang yang paling baik dengan bini dia adalah Nabi SAW. Bila jekah bini tak ketahuan hala, rimbuk, tampak apa tu, mayang dai hitam pun tak berguna. Itu bahasa mudahnya. Faham ke tak? Tapi bukan takut bini. Kita pergi di rumah dia. Kan? Kita duduk. Dia yang bangkit pergi bencu ayak. Takkan ayak saja, bini dia kata. Saat nak pergi goreng rupuk. Yang tu bukan akhlak, yang tu penakut. Tak mau.
Dia kata Jibril atani walam yadkhul alaik wa qad wada'ati thiyabak. Pasal apa Jibril tak masuk? Pasal apa Jibril panggil duduk luar? Pasal apa Jibril tak masuk? Macam mana Jibril nak masuk? Hang dah buang baju nak lena. Takkan Jibril nak masuk? Nampak? Jadi Jibril panggil. Jibril tak masuk mari ke dalam rumah Nabi ni sebab Aisyah buang baju nak lena. Kan pasal itu kita tengok dalam Quran ajak anak-anak kita tuan-tuan jangan masuk bilik dalam 3 waktu. Kan dia panggil waktu aurat, waktu lepas subuh, waktu tengah hari dengan waktu lepas Isyak. Waktu kita menanggalkan aurat kita. Okey. Jadi kita sambung balik. Wa dhanantu an qad raqadti fakarihtu an uqidhak. Jadi aku tak mau mengejutkan engkau kerana aku rasa engkau dah tidur. Wa khashitu an tastawhish, dan aku tak suka, aku bimbang boleh mengganggu tidur engkau. Faqala inna rabbaka ya'muruka an ya'ti ahlal baqi' fayastaghfira lahum. Apa dia yang Jibril mai habaq tu? Yang urgent sangat tu. Yang mai malam tu juga tu. Jibril kata, inna rabbaka, sesungguhnya Allah, ya'muruka, mengarahkan engkau, an ta'tiya ahlal baqi', mendatangi kubur baqi', orang yang ahli baqi' ni, penghuni baqi', fastaghfira lahum, dan kau minta ampun untuk mereka. Nabi dapat arahan malam tu juga pergi ke baqi', minta ampun untuk penghuni baqi'. Ini salah satu kelebihan besar orang yang dikebumikan di baqi'. Sebab itu tuan-tuan, siapa-siapa yang ada peluang meninggal dunia, diizinkan oleh Allah untuk dikebumikan di baqi', dia dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa tuan-tuan? Nabi kata, Allahumma ghafir li ahli al-baqi'. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah penghuni baqi'. Siapa-siapa yang dikebumikan di baqi', ditanam di baqi', mereka mendapat doa keampunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan dia. Tu pun takut. Takut apa? Takut mati di Mekah. Nak takut apa bagus ya? Mati di Mekah ni satu syafaat. Ribuan orang semayang, tanam di tanah haram. Doa nak balik mati ikut belah berempiang juga. Berempiang ada keberkatan apa? Kan? Cukup takut. Dia kata berasa-berasa macam mok ni pi tak boleh. Hei, hang jangan duk kata lagu tu. Aku nak mati di kampung ni. Tak mau mati di Mekah. Kita bagi laluan pada azan. Saya kita sambung habis sikit cerita ni. Apa yang Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bismillah. Kita habiskan sikit lagi tuan-tuan. Arahan yang Nabi dapat pada malam tersebut, Allah mengarahkan Nabi untuk pada malam tersebut ziarah ke kubur dan mendoakan keampunan kepada ahli al-baqi'. Malam tu juga dan Nabi pergi buat. Qult kaifa aqulu lahum. Aisyah tanya, jika aku pergi ziarah masuk ke kawasan kubur, maqbarah, kawasan perkuburan tu, apa yang aku nak baca kepada mereka? Apa yang aku nak baca? Ajarkan kepada aku. Ya Rasulullah. Qal quli. Nabi kata bila kita masuk, Nabi ajar Aisyah, tapi kita sebagai pengikut umat Nabi, kita pun baca benda yang sama. Quli, katakanlah. Ini kita boleh buat. Signboard ni, jawatan kuasa qaryah ke, jawatan kuasa kubur ke, kan? Jawatan kuasa yang berkaitan bertanggungjawab dengan kubur ni boleh buat signboard ni, boleh buat poster ni, boleh buat doa ni di kawasan perkuburan. Kan? Jadi bila orang pergi, depa tengok, letak adab-adab sunnah-sunnah ziarah kubur, letak doa ni. Jadi bila mereka tengok, mereka boleh baca. Apa dia? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Assalamu ala ahli diyar. Salam sejahtera ke atas penduduk negeri ini. Negeri apa ni? Barzakh.
barzakh. Persoalannya, ahli kubur boleh mendengar ataupun tidak? Dia mendengar atau tidak? Dia mendengar. Cuma yang tak boleh apa dia? Jawab baliklah. Kau dapat jawab, Assalamualaikum ahlad diyar. Waalaikumsalam ahlad dunia. Kita kata Assalamualaikum penduduk negeri ni. Dia kata Waalaikumsalam penduduk dunia. Lucukan belekat lari merapah. Dia tak boleh. Dia dengar. Sebab itu Nabi kata apabila kita selesai letak jenazah, selesai ke bumi jenazah, mereka mendengar tapak kasut. Mereka mendengar tapak kasut. Sebahagian ulama kata apa? Dengar tapak kasut tu maksud apa? Maksudnya boleh pakai kasut dalam kubur. Pasti tidak nak dengar tapak kasut mana-mana, mesti dengar tapak kaki. Saya nak sebut ni sebab ada hadis Nabi suruh buang kasut. Ulama kata benda ni bergantung pada keadaan lah, kan? Wallahu alam. Tapi saya nak ceritanya depa dengar kita balik. Tuan-tuan boleh bayang, boleh imagine tak? Tuan-tuan duduk sorang-sorang dalam tu. Sorang-sorang dalam tu. Dan tuan-tuan dah tahu akan datang kepada kamu dua malaikat. Yang mana Nabi kata mereka datang dalam keadaan yang sangat menggentarkan. Dan orang duduk balik ni. Apa perasaan kita? Bergoncang lah. Memang takut lah. Kan? Memang takut. Sebab itu Uthman ibnu Affan, dia lalu kawasan kubur, dia akan berdiri menangis sampai basah janggut dia. Itu Uthman yang sudah dijamin syurga, kan? Dalam kubur tu sorang-sorang, kan? Bukan ada siapa boleh teman. Dengar tapak kaki balik, kita duk tahu dah sat gimat. Kita sorang-sorang. Salam sejahtera wahai penduduk negeri ini, daripada kalangan minal mu'minin wal muslimin, daripada kalangan orang beriman dan orang Islam. Wa yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang yang kemudian. Wa inna, sesungguhnya kami yang masih hidup ini, insya-Allah bikum, dengan izin Allah, bikum, bersama dengan kamu, lahikun, akan menyusul. Tuan-tuan, ini doa masuk kubur. Kita ingatkan diri kita, nahnu insya-Allah lahikun, akan menyusul. Sebab itu Nabi sangat menekankan, sangat menganjurkan kita ziarah kubur dan iring orang pergi ke kubur. Tujuannya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dan memang Nabi suruh ingat banyak mati. Akthiru dhikra hadhimil lazza. Banyaklah kamu mengingatkan mati. Dan Nabi, antara sebab kenapa Nabi larang kita warnakan uban. Kenapa? Sebab nak bagi alamat kata, ini kalau duk tengok cermin hitam, cermin hitam, cermin hitam, cermin hitam. Duk berasa 25, 25, 25. Tak berasa 65. Dia horror tu. Bila tengok putih, dia kata tak lama dah ni. Macam kawan dia lah putih macam ni juga. Mari orang simpan. So kita usah pergi tengok mati. Kita pergi tengok mati jadi adat. Tak pi pun. Sembang muhung kat bawah. Dia jadi apa? Pi ziarah orang mati ni dia jadi reunion. Oi, kita nak jumpa tempat-tempat lagu ni, kenuri orang mati. Ya Allah, dia duk bersabuk nak berjumpa. Lepas tu dah lagi ni aku nak pergi Turki pula, hang nak ikut tak ni? Dia bersembang nak pergi Turki, ni orang nak pergi terjun ke dalam. Sebab itu Nabi suruh kita pergi ziarah untuk apa?
Tudzakkirukumul maut, mengingatkan kamu kepada kematian. Kita pi yang muda mati, yang tua mati, yang sihat mati, yang sakit mati, yang mengejut mati. Pergi. Nabi suruh, sehingga Nabi kata, man syahidal janazah hatta tusalli alaiha falahu qira, wa man syahidal janazah hatta tudfina lahu falahu qiratan. Siapa yang tunggu sampai semayang boleh 1 qira. Siapa yang ikut sampai ke kubur boleh 2 qira. Wa mal qiratan, apa dia tu qirat? Mathalul jabalain azimain, seperti mana 2 bukit besar. Bukan nak cerita besar pahala tu, nak cerita besarnya fadilat ikut orang mati. Kita anggap benda ni benda remeh, tapi sebenarnya sangat besar lah. Sampai Jibril tak tunggu siang. Ulama kata Jibril tak tunggu siang nak habaq. Malam tu juga pergi rumah Nabi, ketuk pintu, panggil Nabi, suruh pi. Menunjukkan benda yang sangat penting. Ziarah kubur, mendoa, dan mereka sangat-sangat memerlukan doa kita. Tuan-tuan, ramai orang tanya apa yang diperlukan oleh orang yang dah mati. Diajar oleh Nabi. Tuan-tuan, diajar. Bukan Nabi tak ajar. Kadang-kadang kita tak buat tu kerana kita tak tahu. Nabi ajar. Sahabat kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, sahabat kata, bila selesai kami uruskan jenazah, dah tanam apa semua, apa kita buat? Nabi kata, jangan balik lagi. Masing-masing buat. Masing-masing buat. Kan, di tempat kita dia bagi tazkirah. Bagi tazkirah, mengingatkan kepada orang yang mati. Nabi kata yang penting tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik tu, dan kita dah sebut dalam kuliah ni, peringat tuan-tuan supaya tuan-tuan buat. Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Di antara benda yang kita kena buat, doakan keampunan untuk dia. Itu yang kita kena buat sebelum balik. Kita sebut, ya Allah ampunkan sahabat saya, ya Allah ampunkan saudara saya, ya Allah mudahkan untuk dia jawab. Ini doa yang kita baca. Dan bila kita mati esok, yang ni juga yang kita harapkan. Jadi sebelum tuan-tuan yang pi ramai-ramai tu, pi buat apa? Pi nak doakan untuk dia. Seorang doa, ya Allah ampunkan dia. Kawan ni doa, ya Allah ampunkan dia. Kawan ni doa, ya Allah teguhkan lidah dia. Ya Allah bolehkan dia jawab. Salah satu doa tu mustajab, syafaat untuk dia. Allah pemudahkan dia jawab. Dia tak harap dah duit ringgit kita, tuan-tuan. Dia pun tak ada benda dah yang dia bawa dengan hidup dia, melainkan doa keampunan untuk dia. Seorang yang hidup, tuan-tuan, dia boleh tolong orang mati. Mak ayah kita, saudara kita, kita kesian, kita sayang, kita kasih. Sebahagiannya dah mati lama. Pergi ziarah. Doakan mereka. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sebut sikit berapa kesimpulan ataupun ibrah daripada hadis ini. Yang pertama, tuan-tuan, kelebihan menziarahi kubur. Ini kita dah sebut tadi, kelebihan menziarahi kubur. Cuma dalam Islam kita tidak ditentukan hari apa, waktu bila kita boleh ziarah. Hari raya boleh. Ni esok lusa boleh tak ambil lah. Tek busam pun boleh. Boleh. Hari lain nak pi, macam mana kerja? Pakat pi penuh kubur hari tek busam. Apa pasal ni? Kan? Kita pi sebab cuti. Pi lah bila-bila kita lapang. Siang, malam, pagi ke apa? Petang. Tak ada masalah. Setahu saya, mereka ni taklah macam hospital. Pukul 2 sampai pukul 12 sampai pukul 2 kan. Mereka tak ada. Dan tak ada lah orang jaga. Minta maaf lah, mereka duduk berehat. Saat ni mailing, tak ada. Pi. Kita tak larang. Tak ada siapa larang lah orang pi waktu raya. Bila-bila nak pi boleh. Hari Khamis boleh, hari Jumaat boleh, malam boleh, siang boleh, pagi boleh, petang boleh. Bila-bila boleh. Berdasarkan kelapangan. Dia kata kalau kita pi 15 Syakban, kok ada kelebihan lain, tak ada siapa tu juga. No? Dia kata kalau kita pi raya, bolehlah bawa ketupat rendang apa. Nak bawa ketupat rendang ni pasal duk bersabuk rendang ketupat ni buat apa? Kadang-kadang depa balik raya depa pi tu pasal apa? Dah cuti depa pi lah. Cuma yang kita pelik, kadang-kadang cuti sehari 2 hari sebelum, pagi tu juga nak celapok pi. Kan? Tak ada kelebihan pi ziarah hari raya, tak ada.
Tak ada. Ni kita pun pi kadang-kadang duk pi. Ni kami mas semua alhamdulillah. Ayah kali ni semua balik. Dah pi duk meratih tepi dia, tak ada. Pergi doa. Pergi doa. Orang tanya ada hari tak? Ada waktu tak? Wallahu a'lam, dalam hadis tak ada lah. Cuma malam pun boleh pi. Malam pun boleh pi, kan? Bukan kata pi ziarah kubur malam, tanam waktu malam pun boleh, kan? Hadisnya Nabi wanita hitam yang ditanam pada waktu malam, kan? Jadi kalau tuan-tuan nak tanam malam dibenarkan. Dibenarkan. Cuma tak tahulah ramai tak ramai pi waktu malam ni, kan? Yang seterusnya, disyariatkan kita mengangkat tangan di dalam doa seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini boleh. Boleh angkat tangan ketika berdoa. Asal kepada doa adalah angkat tangan. Nabi sebut dalam hadis ni raf'ul yadain, Nabi mengangkat tangannya. Cuma ada tempat Nabi angkat, ada tempat tak angkat. Itu saja. Tak benarlah ada orang kata depa tak bagi angkat tangan berdoa. Mana boleh, kan? Angkat. Sehingga ada hadis Nabi kata apa? Allah malu jika ada orang yang mengangkat tangan berdoa kemudian dia tarik balik tangan dia, Allah tak bagi apa yang dia minta. Boleh. Cuma tuan-tuan, ada benda kita angkat, ada benda kita tak angkat. Itu aja. Dan adakah mesti tiap-tiap doa kita angkat tangan? Tak. Kadang-kadang kita masuk jamban, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak ada kita angkat tangan. Tak ada siapa duk angkat tangan menghadap pintu jamban. Tak ada. Kan? Kita naik kereta, subhanallazi sakharana. Kita sambil baca, sambil start enjin, sambil baca. Tak apa. Dalam semayang pun kita doa. Masa sujud, tuan-tuan doa tak masa sujud? Doa kan? Tuan-tuan angkat tangan tak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awak kawan ni dia duduk berdoa. Dah, tangan kita duduk begitu, ya. Tuan-tuan doa ni dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah oleh Engkau. Tu apa dia tu? Doa. Tuan-tuan duduk mana? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada. Tak, kita nak bagi tahu bukan semua doa kita angkat tangan. Benda tu biasa. Makan, bismillah kita makan. Jangan tuan-tuan lepas-lepas makan Allah. Tak boleh. Angkat tangan. Tak. Bismillah, makan. Kan? Tapi angkat tangan ni asbab untuk Allah Taala mustajabkan doa. Angkat. Kan? Yang seterusnya sunnah ulang doa 3 kali. Sunnah ulang doa 3 kali berdasarkan perbuatan Nabi. Mengulangi doa sebanyak 3 kali ini menambah kemustajaban doa. Sunnah kita ulang 3 kali. Nak menunjukkan bersungguh-sungguh kita minta benda tersebut, kan? Yang seterusnya, seorang lelaki, suami boleh memzahirkan ketidaksukaannya kepada sesuatu perbuatan isterinya, seperti mana perbuatan Rasulullah memukul Aisyah di dadanya untuk memberi arahan dan juga ingatan jangan duk buat perangai lagu tu dah. Maknanya boleh kita bagi satu-satu bentuk takdib untuk mendidik lah. Kita kena tunjuk kata kita tak suka. Kita tak suka perbuatan tersebut, kita kena tunjuk. Jangan jadi dayus. Kita tak suka, tak setuju, benda tu tak elok, kita kena tunjuk tegas kita tak suka. Itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tengok di sini kata pengarang kitab kita, ramai manusia memandang ringan, memandang remeh doa dan istighfar orang hidup. Tetapi di sisi Allah sangat besar. Sesungguhnya doa dan istighfar orang hidup ke atas orang yang sudah mati memberi kesan kepada mereka. Rasulullah diperintahkan oleh Allah melalui Jibril untuk keluar pada waktu malam yang gelap semata-mata mendoakan untuk mereka yang berada di Baqi'. Jadi kita jangan rasa, jangan sangka doa kita tak ada kesan, doa kita tak sampai, doa kita tidak memberikan apa-apa makna. Sebenarnya dia memberikan kesan. Dalam hadis ada 2 orang ibu dengan ayah yang diangkat kedudukan mereka disebabkan oleh istighfar anak-anak. Dan tuan-tuan, sebagai penutup kepada kuliah kita malam ini, saya sekali lagi suka mengingatkan diri saya dan tuan-tuan,
Sesungguhnya kehidupan di alam kubur sangat menakutkan. Tuan-tuan, kita semua ini hakikatnya akan kembali ke situ. Dan ia sangat menakutkan, sangat menggerunkan. Nabi SAW, tadi saya nak main dengan sahabat saya duduk sembang dengan dia, ada kaitan dengan tajuk ni. Dia tanya pasal himpitan kubur. Nabi SAW sebut, tuan-tuan, ni kubur ni. Nabi kata, jika ada orang yang akan selamat daripada dihimpit kubur, himpitan kubur, apabila diletakkan mayat, perkara yang akan berlaku kepada si mayat itu dihimpit oleh kubur itu sehingga bertemu dua tulang rusuknya. Nabi kata, kalau ada orang yang selamat, tidak ada orang lain yang paling layak melainkan Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan kenal Sa'ad bin Mu'az? Tak payah kenal. Saya nak baca satu hadis cukup. Tuan-tuan dengar satu hadis pasal Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan akan rasa hebat. Teratu pun dia selamat ke tidak? Tak. Apa hebatnya Sa'ad? Dalam hadis Bukhari, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, Nabi kata apa? Ihtazza arsh. Dalam hadis Bukhari, ketika orang bagi tahu kata Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, Nabi kata bergegar arash. Arash Tuhan yang besar itu bergegar dengan kematian Sa'ad. Tuan-tuan cari kenapa sehingga orang lain mati ramai dah. Sahabat besar, Umar, Uthman, Ali, besar, sakan lagi hebat daripada tu meninggal dunia. Tapi bila Sa'ad bin Mu'az meninggal, bergoncang arash, bergegar arash. Hak ni sahih. Hak yang mereka kata siapa yang talak bini bergegar arah, tak tahu arah mana, kita tak tahu. Tetapi bergegar arash Allah kerana apa? Kerana wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Tapi Nabi kata orang yang sehebat itu pun tak selamat daripada himpitan kubur. Maknanya ulama bincang, pasal apa semua kena? Orang beriman pun kena. Orang beriman pun kena himpitan kubur. Tak ada yang selamat, tuan-tuan. Kalau kita selamat daripada azab, tapi himpitan kita tak selamat. Tiba-tiba ada siapa tahu pergi fitnah Sa'ad bin Mu'az ni kena himpit pasal kencing tak basuh. Bila orang habaq kat dia kencing tak basuh, kita pun tak tahu. Maha suci Tuhan daripada menghukum Sa'ad ni kerana kencing tak basuh. Riwayat tu tak sahih. Sa'ad bin Mu'az bergegar arash. Tuhan nak habaq hebatnya dia. Tetapi dia pun tak selamat daripada himpitan kubur. Jadi tuan-tuan, kita kalaulah perjalanan, sebab itu Aisyah kata, satu hari seorang Yahudi, wanita tua Yahudi, mai habaq dekat dia apa dia? Satu orang perempuan tua Yahudi mai jumpa Aisyah juga ni yang cerita hadis ni. Wanita tua Yahudi tu kata, sesungguhnya orang di dalam kubur diazab. Dia kata Yahudi ni kalih pakai. Dia tanya Nabi balik ke rumah, dia tanya. Dia kata satu orang wanita Yahudi cerita, kata orang yang dalam kubur diazab. Betulkah perkataan dia? Nabi kata sesungguhnya benar. Kata Aisyah, sejak daripada hari itu aku tidak pernah melainkan mendengar, kata Aisyah, Nabi sentiasa doa tiap-tiap kali selepas tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nabi tak pernah tinggal walaupun sekali doa berlindung dari azab kubur. Tuan-tuan, itulah destinasi terakhir kita. Itulah tempat yang akan kita ada. Bila kita tengok orang letak jenazah, bismillah. Orang kata apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Orang letak mengiring, kemudian orang kambui pelan demi pelan. Kita bayangkan tidak ada orang yang boleh lari dari saat itu. Entahkan esok, entahkan lusa. Sangat menakutkan. Mudah-mudahan
Allah melindungi kita daripada azab kubur. Dan Allah memberikan cahaya seperti mana Nabi doa kepada Abu Salamah, wa nawwir lahu fi, terangkanlah kuburnya, lapangkan kubur dia. Tuan-tuan, itu yang kita harapkan. Kata Uthman, sesiapa yang lepas daripada azab kubur, sesungguhnya bahagialah dia pada perjalanan yang akan datang. Sesiapa yang celaka dan sangkut di sini, celaka dan binasalah perjalanan dia yang akan datang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan kita mendoakan para arwah yang telah pergi meninggalkan kita, yang telah lebih dahulu selamat dijemput oleh Allah, diampun dan dirahmati dosa-dosa mereka, dan kita yang hidup ini juga akan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.